Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 23 Oktober 2024. Kerajaan negeri memperuntukkan 3.6 juta ringgit bantuan di bawah tabung pendidikan negeri Sabah TPNS 2024. Bantuan itu disalur bagi membantu pelajar Sabah yang memerlukan sejajar wawasan Ketua Menteri untuk memperkasa pendidikan di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya. Tabung pendidikan negeri Sabah ini adalah atas idea atau wawasan yang amat berhormat Ketua Menteri untuk mendukung beasiswa kerajaan negeri, mendukung Yayasan Sabah, mendukung Majlis Agama Islam Sabah, mendukung inisiatif-inisiatif yang sedia ada. Inilah tabung pendidikan negeri Sabah. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi bercakap dalam sidang media sempena Majlis Penyerahan Bantuan TPNS 2024 di Ibu Negeri. Sejumlah 9.7 juta ringgit peruntukan TPNS sudah diserahkan kepada 7,369 pelajar kurang berkemampuan. Sementara itu, Majlis Agama Islam Sabah MUIS melalui zakat pula memperuntukkan lebih 20 juta ringgit tahun ini untuk membantu pelajar yang memerlukan. Sehingga kini lebih 8,000 pelajar telah menerima bantuan MUIS. Selain bantuan pendidikan, kerajaan negeri turut memperuntukkan RM400,000 bagi membantu 2,000 pelajar yang memerlukan cermin mata bagi fasa pertama. Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Perpustakaan Negeri Sabah disaran berganding bahu merealisasikan pewujudan pasar buku di Ibu Negeri. Ia bagi memupuk industri perbukuan sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor juga mahu penerbitan buku dalam pelbagai genre diteroka dan dikaji dengan lebih mendalam. Ia termasuk bidang bahasa, sastra, budaya dan khazanah alam bagi memperkaya khazanah ilmu tempatan. Demikian ucapan Datuk Haji G dalam Majlis Anugerah Buku Terbaik Ketua Menteri Sabah 2022-2023 dan pelancaran buku baharu penulis Sabah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2023-2024. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pensyarakanan UMS, Dr. Rosma Derak memenangi kategori terbitan luar penerbit UMS, manakala kategori terbitan DBP dimenangi pesara pustakawan UMS Jamaidah Yahya. Buku ini adalah tentang satu teori baharu yang kita boleh gunakan untuk mengkaji karya-karya sastra yang kita namakan sebagai kritikan fitrah. Dan saya rasa amat gembira dengan DBP punya pengiktirafan. Rasanya berbaluilah dengan saya menulis selama 5 tahun untuk siapkan satu buku. Pelbagai isu yang wujud dalam kalangan masyarakat perlu ditangani segera bagi mengelak ia bertambah serius hingga mewujudkan konflik lebih besar. Ke arah itu, peranan mediator komuniti sebagai perunding amat diperlukan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, mediator komuniti merupakan pihak ketiga yang berperanan mendapatkan penerimaan pihak yang terlibat dalam sesuatu konflik. Mediator komuniti juga merupakan antara pemangkin perubahan dan pembawa suara berkaitan sesuatu isu untuk kebaikan bersama. Datuk James berucap dalam program sesi libat urus mediator komuniti bersama agensi 2024 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan setiausaha politiknya Jendi Datuk OKK Sangau. Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah mengalu-alukan orang ramai menggunakan perkhidmatan dalam talian JTU e-Service. Perkhidmatan yang dibangunkan secara berfasa sejak tahun 2010 kini mempunyai 19 aplikasi. Aplikasi ini membolehkan pengguna mengemaskini pelbagai permohonan berkaitan JTU. E-services ini dia memudahkan orang awam untuk berurusan sebab dia boleh membuat urusan, membuat permohonan, membuat pertanyaan, membuat pembayaran. Okay? Semua melalui atas talian di rumah. Tidak perlu datang secara fizikal ke pejabat. Tidak perlu membelanjakan kos dalam perjalanan.
Dato' Bernard ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Ba Ini di Kota Kinabalu. Ibu bapa disaran menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti ko-kurikulum terutama dalam pasukan beruniform. Kegiatan seumpama dapat menghindarkan mereka daripada aktiviti tidak sihat serta membentuk kepribadian positif dan berdisiplin. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, persatuan beruniform seperti pengakap turut memberi nilai tambah kepada pelajar serta menyemai semangat cintakan negara. Mereka dilatih dengan kemahiran, dengan keyakinan diri supaya kita akan mendapat belia-belia yang berjati diri, yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Datuk Nizam memberitahu pemberita dalam majlis penutupan Jambori on the Air and Jambori in the Internet, Jota Jodi dan sambutan Hari Pengakap Malaysia peringkat daerah Tawau di Dewan SMK Titingan. Tawau FM turut mengadakan program radio di lokasi bagi memeriahkan program ini. Sebenarnya ini memupuk satu semangat kepada adik-adik kita untuk mengetahui komunikasi berkaitan dengan komunikasi di udara, itu radio amatur. Lebih 1,200 ahli pengakap sekitar daerah Tawau menyertai program tahunan ini. Jota Joti merupakan acara tahunan pengakap seluruh dunia yang berhubung antara satu sama lain melalui internet dan radio amatur. Lebih 5,000 umat Islam dari pelosok daerah Sandakan serta daerah-daerah berhampiran mengimarahkan program Jaulah Dakwah 2024 di Masjid Daerah Sandakan. Program julung kali anjuran Badan Dakwah Daerah Sandakan dengan kerjasama MUIS menampilkan pendakwah terkenal Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid. Program dirasmikan timbalan yang di-Pertua MUIS Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Ia bertepatan dengan hasrat murni MUIS menjadikan Sabah sebagai dataran ilmu dan seni budaya Islam. Ini juga yang kita perlukan di Sabah dalam berbilang kaum, pakai kepercayaan dan sebagainya. Walaupun kita dakwah dan tarbiyah, tapi kita tetap menjaga keharmonian beragama di negeri Sabah. Masya Allah, luar biasa sambutan yang menarik perhatian saya, ramai anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, dan ini satu hal yang membanggakan bila anak-anak muda minat dalam agama, minat kepada majlis-majlis ilmu, dan ini satu yang menggembirakan. Program turut menyemarakkan aktiviti ilmu agama ke arah menyebarluas syiar Islam dan mempertingkat ilmu pengetahuan khusus dalam bidang keagamaan. Dan ini merupakan satu kebanggaan kita lah, rakyat ataupun penduduk daerah Sandakan. Semoga program seperti malam ini akan dapat lagi diteruskan pada masa akan datang. Kita dapat menambahkan ilmu lagi apa yang disampaikan oleh para ulama, dan inilah masanya untuk kita memperjuangkan agama Islam lah. Bagi saya, ia amat bermanfaat kepada generasi muda berkaitan dengan agama lah. Saya berharap agar lebih perbanyakkan lagi majlis ilmu agama seperti sebegini. Alhamdulillah, program ni banyaklah membantu saya dari segi agama, memberi manfaat kepada manusia lain. Harapan saya kalau boleh setiap tahun dibuat macam ni. 6 finalis akan berentap dalam pertandingan akhir Bintang P. Ramlee peringkat Zon Sabah 2024 di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Tengah hari esok. Johan kategori lelaki dan wanita masing-masing akan menerima wang tunai RM3,000, trofi dan sijil. Mereka akan mewakili Sabah ke pertandingan peringkat kebangsaan di Sarawak 30 November depan. Kita mengharapkan pada tahun ini finalis daripada Sabah mampu untuk membuat yang terbaik semasa di peringkat kebangsaan nanti, sebab yang terakhir kita merangkul gelaran juara ini pada tahun 2012. Pertandingan Bintang P. Ramlee antara lain bertujuan mencungkil bakat nyanyian, lakonan dan lawak jenaka para peserta. Ia sebagai mengenang dan menghargai karya keseniman agung Tan Sri P. Ramlee. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.